Baik, kita teruskan dengan surah An-Nur, mulai daripada ayat 29. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa, tidak ada. Alaikum, atas kamu. Junahun, kesalahan. An, bahawa. Tadkhulu, kamu masuk. Buyutan, akan rumah-rumah. Ghaira, yang tidak. Maskunah, didiami. Fima, di dalamnya. Mata'un, ada kepentingan. Lakum, bagi kamu. Wallah, dan Allah. Ya'lamu, ia mengetahui. Ma, akan apa yang. Tubduna, kamu nampakkan. Wama, dan apa yang. Taktumun, kamu sembunyikan. Semak semula ya. Laisa alaikum, tidak ada atas kamu junahun, kesalahan. Maknanya tidak salah ke atas kamu. Antadkhulu buyutan, bahawa kamu masuk akan rumah-rumah. Ghaira maskunah, yang tidak didiami. Fiha, di dalamnya, dalam rumah itu. Mata'un, ada kepentingan. Lakum, bagi kamu. Wallah, dan Allah. Ya'lamu, ia mengetahui. Tubduna, ma tubduna, akan apa yang kamu nampakkan. Wa ma taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan. Baik. Ayat ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Berkaitan dengan masuk rumah. Ya. Jadi, ya, asalnya masuk rumah, ya, kita suruh bagi salam kepada orang yang di dalamnya. Ya. Dan ayat 28 menerangkan jika tak ada orang, ya, maka jangan kamu masuk sehingga tuan rumah tu izinkan. Kalau tuan rumah tu kata baliklah dulu, jalanlah dulu, ya. Saya kat luar ni, ya. Kalau nak balik, baliklah dulu. Kalau nak jalan, jalanlah dulu. Nanti dalam pukul sekian datanglah, ya. Maka dengarlah cakapnya. Ya, kalau kita jawab, tak apalah, saya pun banyak hal lain kalilah, saya datang balik, pun tak mengapa. Dan diterangkan pada ayat yang 29 ini, ya, tidak ada atas kamu kesalahan, maknanya tidak salah buat kamu antadkhulu buyutan, bahawa kamu masuk akan rumah-rumah ghaira maskuna, yang tidak didiami. Fiha, di dalamnya, mata'un lakum, ada keperluan bagi kamu. Mana kalau rumah
Ya, contohnya setengahnya kadang rumah sewa ya. Rumah sewa dia dah pindah. Tapi ya, ada lagi barang-barang yang belum sempat nak diambil, maka kamu pun masuklah rumah itu. Ya, sedangkan kunci masih ada pada kamu. Jadi, maka ya, dia pun masuk rumah itu kerana ada keperluan ataupun ada kepentingan yang perlu diambil. Itu tidak salah. Ataupun rumah-rumah tinggal yang di kampung, ya, di situ ada keperluan kamu, sesekali balik dijadikan tempat persinggahan, tidak ada salahnya buat kamu. Ya. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dan Allah yang mengetahui akan apa yang kamu nampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Baik. Dalam ayat ini kita boleh ambil pelajaran kaedah-kaedah sorof ya. Contohnya tadkhulu di sini. Asalnya ialah tadkhuluna. Tadkhuluna tu hilang nun disebabkan oleh huruf an. An tu huruf nasab. Jadi bila datang huruf nasab ni jadilah tadkhulu mansub ya. Hilanglah nun ya. Dan ya, kita tahulah asalnya ada nun tadkhuluna ya, macam tu. Sebab tanda kamu apa? Ada ta, ada waw nun. Kemudian nun tu hilang, tinggal waw. Waw tu tak boleh hilang. Kalau hilang nanti dia tak menunjukkan jamak. Sebab itu kalau sikit kita baca sekadar sampai lam tadkhulu, maknanya engkau. Engkau masuk. Waw tu lah menunjukkan ramai. Kamu masuk. Jadi engkau ni seorang. Kamu ni ramai. Jadi kamu masuk. Ya. Jadi kita balik kepada fi'il madinya ialah dakhala. Fi'il madi dia dakhala. Mudhari'nya yadkhulu. Jadi dakhala yadkhulu. Ya. Amar dia tengok pada mudhari'nya yadkhulu. Khulu tu lam kha dengan lam tu matikan khul. Jadi kita dah tahu hujungnya bunyi khul. Bila bunyi hul, awalnya bunyikanlah saja udkhul. Ya. Jadi dakhala yadkhulu udkhul ya. Amarnya udkhul. Nahinya ya ikut saja la tadkhul. Hul sama, hul la tadkhul ya. Bagi yang baru sampai ya ayat 29 ya, kita tengah olah ayat 29 ini. Baik ya, cuba ulang semula ya. Madi dia dakhala, mudhari'nya apa? Yadkhulu. Amarnya udkhul. Nahi la tadkhul. La tadkhul. Saya ulang, dakhala yadkhulu udkhul la tadkhul. Dakhala tu maknanya telah masuk ia. Kalau madi, kena ingat ya, kaedah menterjemah, madi telah ia. Maknanya tengah-tengah. Telah masuk ia. Jadi makna pada tengah-tengah, jadi kaedah dia mesti ada telah dengan ia. Kalau mudhari', kita mulakan terjemah dengan ia. Baru letak makna. Ia masuk contohnya. Ia keluar contohnya. Ya. Okey. Kalau fi'il amar, mesti penambahan dengan perkataan lah oleh engkau. Lah oleh engkau hujung. Contohnya kalau masuk, masuklah oleh engkau. Macam tu. Masuklah oleh engkau. Ya. Kalau nahi, ya terjemahannya letak jangan engkau. Jangan engkau. Ya. Jangan engkau ni mana? Jangan engkau masuk. Ya. La tadkhul. Jangan engkau masuk. Ya. Okey, kalau madi apa tadi? Dakhala, mudhari'nya yadkhulu. Hulu. Amarnya udkhul. Nahinya la tadkhul. Ya.
Baik, ya, kita sambung lagi perkataan ya ya'lamu. Ya, yang lain kalau apa nak cakap boleh buka mic dia. Yang lain kita tengok pada ya'lamu sini, ya'lamu ia mengetahui. Tu ya makna ia ya. Jadi ni mudhari ya, mudhari kemudian kita madinya alima. Alima mudhari'nya ya'lamu. Amarnya i'lam. I'lam. Nahinya la ta'lam. Ya. Kalau madi alima, mudhari'nya ya'lamu. Amarnya i'lam. Nahinya la ta'lam. Ya. Yang nak sebut boleh buka mic ya. Buka mic ya. Okey. Itu perkataan ya, tak boleh baca alama ya. Dia punya madi asalnya bunyi alima. Sebab itu mudhari'nya alima, mudhari'nya ya'lamu. Itu saya kata tiga huruf. Tiga huruf ni ya ada baris tengah, tengah ni baris atas, baris bawah, baris depan, kadang tak tentu ya. Tengoklah kebiasaan itu. Kemudian sambung lagi depannya taktumun, maknanya kamu sembunyikan. Ya. Kamu sembunyikan tu tanda kamu tu tak ada ta, ada waw nun. Nah, kalau ada huruf nasab macam tadi hilang nunnya jadi taktumu saja, taktumu. Kamu sembunyikan, ya. Kalau madinya katama. Katama. Mudhari'nya yaktumu. Ya. Katama yaktumu. Amarnya uktum. Kalau bunyi tumu, mana tum lah ya. Tumu, tum. Jadi awalnya bunyi di baris depan juga. Ya, uktum. Katama yaktumu uktum. Nahinya la taktum. Ya. Apa makna? Katama telah ya, menyembunyikan ia. Ya, mudhari' yaktumu. Apa maknanya? Ia ya sembunyikan. Kalau amar ya uktum. Apa maknanya? Ia sembunyikan. Apa uktum? Sembunyikanlah oleh engkau. Ya. Kalau nahi la taktum, jangan engkau sembunyikan. Okey, kita teruskan ayat yang ke-30 ya, surah An-Nur ni. Sambung kul, katakanlah oleh engkau. Lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, lelaki. Yahuddu, hendaklah mereka menundukkan. Hendaklah mereka menundukkan. Hendaklah tu dalam bracket ya. Min daripada absarihim, penglihatan mereka. Wa yahfazu, dan mereka memelihara. Furujahum, akan kehormatan mereka. Zalika, itu azka, lebih suci. Lahum, bagi mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, amat mengetahui perkhabaran.
Bima dengan apa yang yasnaun mereka kerjakan. Semak semula. Katakanlah oleh engkau kepada orang-orang yang beriman lelaki, hendaklah mereka merendahkan, menundukkan daripada absoriem penglihatan mereka, dan mereka memelihara akan kehormatan mereka. Itu lebih bersih atau lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mengetahui perkhabaran dengan apa yang mereka kerjakan. Baik. Ayat ini ia menegaskan tentang orang-orang mukmin lelaki dan juga sebagai aurat bagi lelaki. Baik. Ayat ini menerangkan supaya orang lelaki beriman supaya menundukkan pandangan-pandangan mereka. Tidak jalang matanya, dan juga memelihara kehormatan. Itu adalah lebih suci ataupun lebih bersih buat mereka. Allah amat mengetahui perkhabaran dengan apa yang mereka kerjakan. Dalam segi aurat lelaki, tidak begitu jelas dinyatakan. Jadi berbeza dengan aurat perempuan, jelas dalam Quran. Jadi oleh kerana Islam itu agama yang tinggi, yang mulia, maka orang-orang mukmin perlulah memakai pakaian. Orang lelaki, terutama orang lelaki mukmin, kenalah memakai pakaian yang sopan sebagai seorang lelaki mukmin. Walaupun aurat itu tidak berapa jelas. Tengok pada tempat dan kedudukannya. Maknanya memakai dengan pakaian yang sopan. Sebab diterangkan bahawa menutup aurat lelaki daripada pusat dan lutut itu hanya pendapat ulama, bukan hadis. Hanya pendapat ulama. Kalau dipegang sungguh-sungguh contohnya pendapat itu, adakah patut seorang mukmin hanya memakai kain sekadar menutup pusat dan lutut, atau memakai seluar sekadar menutup pusat dan lutut? Okey. Kalau dia berpegang itu yang wajib bagi mereka, bagi lelaki, cuba dia pergi solat Jumaat. Solat Jumaat, orang semua pakai baju, pakai kain, ada yang pakai selendang, contoh. Dia seorang-seorang dengan memakai celana ataupun seluar sekadar pusat dan lutut. Baju tak pakai. Apa jadi dengan dia? Dia duduk di tengah-tengah jemaah. Hanya dia pakai seluar, tutup pusat dan lutut, baju tak pakai. Orang lain semua pakai baju. Sudah tentu fokus orang semua memandang kat dia. Adakah itu namanya sopan? Sudah tentu ketika itu dia malu, semua orang pandang dia. Malu itulah namanya aurat, kalau nak tahu. Dan Nabi SAW nak dikatakan aurat itu bahawa mesti semua menutup pusat dan lutut. Nabi juga dalam satu peperangan, dia punya betisnya terbuka, sehingga nampak betis dan peha. Jadi pada masa itu, itu kalau aurat sudah tentulah itu ditutup. Tetapi nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tak patutlah kalau seseorang, biasa seorang lelaki, orang tua kita dulu, kalau solat ni, panas-panas tengah hari ni, zuhur ni, dia pakai kainnya. Kain tutup pusat pukul lutut, dah tak pakai baju,
dia solat zuhur. Biasanya macam tu. Dia sekadar pusat dan lutut. Dia solat. Kalau ikutkan hadis Nabi, seseorang lelaki yang tidak menutup bahu ketika ia solat, ya, solatnya tidak sah. Sebab itu kalau dia memakai kain sahaja macam kita pakai ihram, ketika solat kita kena menutup bahu kita, maknanya selendangkan. Kain tu selendangkan di bahu. Baru sah solat kita. Kalau kita belengging, manusia orang lelaki ni kena ingatkan jugalah. Masing-masing ada saudara mara, ada suami dan sebagainya yang berbuat demikian, ingatkan. Dia kena pakai penutup bahu. So, kurangnya macam selendang serban tu. Untuk menutup bahunya ketika solat. Kalau tak tutup, sekadar dia yakin pusat dan lutut, tak sah solatnya. Artinya, aurat lelaki ini adalah ikut kesopanan keadaan. Kalau dia main bola contohnya dengan pakai seluar pendek, kesesuaian kat situ, tidak dikatakan salah. Maknanya ketika itu maknanya tidak ada salahnya kalau dia memakai demikian. Kalau dia pakai seluar macam orang main bola, seluar pendek macam biasa tu, itu tidak ada salahnya bagi orang lelaki. Tetapi mengikut kesopanan tempat-tempat. Kalau majlis-majlis ilmu contohnya, dia pakai pakaian kenalah sopan, yang tidak menyakitkan hati orang lain atau tidak menyerangkan mata orang lain. Kena jaga. Macam tu. Ada ulama-ulama juga yang mentafsirkan tentang aurat lelaki ni. Dikatakan lelaki juga macam perempuan juga. Maknanya kalau perempuan pakai baju ketat, seluar ketat, semua ketat contohnya, macam bungkus nangka, contohnya macam itulah bungkus nangka. Perempuan tidak boleh, lelaki pun sama juga. Lelaki tidak boleh memakai pakaian yang mengetatkan dia punya body dia. Macam itu pun tak boleh. Dan dikatakan oleh ulama, cari baju yang menutup punggung. Mana kalau pakai baju sebaik untuk orang lelaki ini, cari baju yang menutup punggung. Macam tu. Itu adalah baju yang sopan. Jadi punggung tu tidak nampak bentuk. Jadi lelaki ataupun perempuan lebih kurang sama juga. Jadi dalam segi kesopanan tu dia kena jagalah. Itu maknanya sebaiknya lelaki itu memakai baju yang itu bukan boleh menutup punggungnya. Macam tu. Tidak membentuk punggungnya. Okey, kita tengok perkataan di sini, iaitu perkataan yang akhir, iaitu yasnaun. Yasnaun di sini, fi'il mudhari' yasna'u. Kalau kita nak buat fi'il amar daripada yasna'u, ambil yang na'u tu matikan nak. Hujung dah tahu nak, tinggal awalnya. Nak buat fi'il amar ni perintah. Nak. Jadi awalnya tinggal bunyikan isna. Bunyikan bawah. Jadi balik fi'il amar isna. Buatlah oleh engkau. Jadi tengok mudhari'nya kan dah na'u tu, matikan lain tu, nak. Dah ada bunyi nak. Tinggal tengok pangkalnya. Pangkalnya sod tu mati, tambah alif. Jadi bunyikan bawah isna. Macam tu. Baik, fi'il madinya sona'a. Sona'a sod nun ain, sona'a, mudhari'nya yasna'u. Ini mudhari' yasna'u. Mudhari' dah ada depan kita ni. Yasna'u. Amarnya isna. Nahinya la tasna. Yang lain kalau nak ikut sebut boleh buka, tapi kalau yang bising saya kena tutuplah, kalau tak nanti terganggu. Kalau yang bising tu saya boleh tutupkan untuk supaya tidak terganggu yang lain. Kalau yang mic tu tak bising, okey. Baik, kita teruskan. Amarnya la tasna, isana'a, mudhari'nya
Yasna'u. Amarnya isna, nahi la tasna. La tasna. Sekarang makna dah tahu, kerjakan. Cuba susun madi, mudhari, amar, nahi, macam mana nak terapkan makna yang sesuai. Sekarang makna asas ialah kerjakan. Kalau madi, telah kerjakan ia. Kan saya tadi suruh sebut, suruh catat ya, catat. Kalau madi telah ia, mustahil. Telah kerjakan ia. Kalau mudhari, tak tahu. Ia kerjakan. Ya. Kalau amar, suruh. Kerjakanlah oleh engkau. Mu tu ramai. Kerjakanlah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau kerjakan. Kalau ada kanlah, jangan engkau kerjakan. Buat catatan, kalau madi tulis makna telah ia. Jangan supaya tak salah lagi. Kalau saya sebut maju, apa madi dia? Ingatlah telah ia. Jadi kerjakan telah kerjakan ia. Madi apa? Telah ia. Kalau mudhari apa nak terjemah? Mudhari ia. Ia, sebut ia. 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 Kalau nak amar, ujungnya lah oleh engkau. Itu untuk panduan, ya. Kalau amar, ujungnya lah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau. Dah mana asas? Saya tak nak suruh sebut kerjakan tu. Tulis asas dia. Asasnya kalau madi telah ia. Kalau mudhari ia. Kalau nak amar lah oleh engkau ujungnya. Ujung lah oleh engkau. Kalau nahi jangan engkau. Kalau nahi jangan engkau. Baik, kalau madi apa? Telah masuk ia. Telah masuk ia. Kalau mudhari, ia masuk. Ia masuk. Kalau amar, masuklah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau masuk. Itu yang penting, kaedah-kaedah tu terjemah supaya tak salah lagi. Madi mesti ada telah. Mudhari sebut ia. Ya, kalau amar sebutlah. Lah oleh engkau ujungnya. Lah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau. Okey, kita boleh sambung lagi ayat, ni panjang ni ya. Ayat 31 ni khas untuk wanita dan untuk perempuan ya. Baik, sambung wakul dan katakanlah oleh engkau. Baik, sambung ayat 31. Wakul dan katakanlah oleh engkau. Lil mu'minat, bagi orang-orang yang beriman perempuan. Yaghdudna, hendaklah mereka menundukkan. Min, daripada. Absarihina, penglihatan mereka.
Wa yahfazu, dan mereka memelihara. Furujahunna, akan kehormatan mereka. Akan kehormatan mereka. Wala yubdina, dan jangan mereka nampakkan. Dan jangan mereka nampakkan. Zinatahunna, akan perhiasan mereka. Illa, melainkan. Ma, apa yang. Zohara, telah zahir ia. Minha, daripadanya. Wal yadribna, dan hendaklah mereka tutup. Dan hendaklah mereka tutup bihumurihinna, dengan tudung-tudung mereka. Ala, atas. Juyubihinna, sekitar leher dan dada. Bijuyubihinna, sekitar leher dan dada mereka. Hinna tu mereka. Ada tambahannya hinna. Wala yubdina, dan jangan mereka menampakkan. Zinatahunna, akan perhiasan mereka. Illa, melainkan. Li bu'ulatihinna, bagi suami-suami mereka. Atau abaihinna, bapa-bapa mereka. Atau abai, bapa-bapa. Bu'ulatihinna, suami-suami mereka. Atau abnaihinna, anak-anak lelaki mereka. Abnai, atau anak-anak. Bu'ulatihinna, suami-suami mereka. Atau ikhwanihinna, saudara-saudara lelaki mereka. Atau bani, anak-anak. Ikhwanihinna, saudara-saudara perempuan, saudara-saudara lelaki mereka.
Au bani atau anak-anak. Akhawatihinna, saudara-saudara perempuan mereka atau anak-anak lelaki ya. Tadi saya terjemah apa ya? Yang au bani ikhwanihinna tu ya. Saya ulang balik. Au bani ikhwanihinna atau anak-anak lelaki saudara-saudara lelaki mereka. Au bani akhawatihinna atau anak-anak lelaki saudara-saudara perempuan mereka. Au atau nisaihinna, perempuan-perempuan mereka. Au atau ma apa yang. Malakat telah memiliki ia. Aimanuhunna, oleh kanan-kanan mereka. Bracket, hamba sahaya mereka. Dalam bracket ya, hamba sahaya mereka. Itu perkataan malakat aimanuhunna. Telah memiliki ia oleh kanan-kanan mereka, atau maknanya hamba sahaya mereka. Au atau at-tabi'in, pengiring-pengiring lelaki. Ghairi, yang tidak. Uli, mempunyai. Irbah, keinginan. Min, daripada. Ar-rijal, laki-laki. Au atau tifli, kanak-kanak. Allazina, orang-orang yang. Lam yazharu, tidak mereka zahir. Bracket, mereka tahu. Ala, atas. Auratin nisa, aurat perempuan-perempuan. Wala yadribna, dan jangan mereka hentakkan. Dan jangan mereka hentakkan. Biarjulihinna, akan dengan kaki-kaki mereka. Liyu'lama, supaya ia diketahui. Ma, akan apa yang. Yuhfina, mereka sembunyikan. Min, daripada. Zinatihinna, perhiasan mereka. Watubu, dan bertaubatlah olehmu. Ilallah, kepada Allah. Jami'an, semuanya. Ayyuhal, wahai. Ayyuha, wahai. Mu'minun, orang-orang yang beriman.
La'allakum, mudah-mudahan kamu. Tuflihun, kamu beroleh kejayaan. Baik, semak semula. Ini ayat khusus, ya. Ayat 31 ni khusus mengenai tentang aurat perempuan. Ayat 31 surah An-Nur. Dalam surah dalam surah An-Nur ini mengenai tentang aurat lelaki, tetapi ia begitu singkat ayat 30 tadi. Tapi mengenai aurat perempuan, aurat perempuan begitu lengkap diterangkan di sini. Ini rujukan untuk kaum wanita, rujukan dia di sini. Baik, saya ulang semula dan saya terus tafsirkan dia sekali. Waqul, dan katakanlah oleh engkau, lil mu'minat, bagi orang-orang yang beriman perempuan. Jadi khusus kepada orang-orang yang beriman perempuan atau perempuan-perempuan yang beriman. Yaghdudna, hendaklah mereka menundukkan min absarihina, daripada pandangan-pandangan mereka. Sama dengan lelaki tadi juga. Mana jangan jalang mata. Wa yahfazna furujahuna, dan mereka memelihara akan kehormatan-kehormatan mereka. Sama dengan lelaki tadi juga. Wala yubdina zinatahunna, dan dia punya kelebihan yang lebih pula bagi untuk wanita. Wala yubdina zinatahunna, dan jangan mereka nampakkan akan perhiasan mereka, illa ma zahara minha, melainkan apa yang telah zahir ia daripadanya. Bahasa kias perhiasan itu, mana bagi perempuan mempunyai perhiasan dada. Itu tidak ada pada lelaki. Tapi perempuan ada perhiasan dada. Jadi, perhiasan itu jangan dinampakkan. Kecuali apa? Yang zahir daripadanya, yang dikatakan zahir itu ialah muka dan tapak tangan. Itu tafsiran mengenai zahir, iaitu wajah wa kafani, iaitu wajah dan dua tapak tangan. Jadi kalau dua tapak tangan tu, depan belakang tu maknanya tangan lah tu. Ada depan, ada belakang. Itu maknanya. Jadi kecuali muka dan dua tapak tangan. Itu yang zahir maknanya. Wal yadribna bihumurihinna, dan hendaklah mereka melabuhkan bihumurihinna, akan dengan tudung-tudung mereka ataupun akad tudung-tudung mereka, ala juyubihinna, atas apa? Iaitu leher, sekitar leher dan dada-dada mereka. Maknanya suruh labuhkan tudung. Jadi tudung zaman-zaman dulu tak adalah seindah yang dikatakan zaman sekarang. Zaman sekarang ni dengan fashion-fashion yang begitu mudah pakai tudung. Sarung je dah boleh. Macam dulu-dulu tudung-tudung ikat-ikat, pusing-pusing, jadi pusing-pusing tu sampai ke dada. Bukan sekadar ikat skaf, bukan. Maknanya sampai ke dada pusing-pusing. Itu biasanya kalangan orang Pakistan masih menggunakan macam tu lagi. Fashion macam tu. Dia punya tudung tu dipusing-pusingkan aja. Tudungnya panjang, dipusing-pusing. Kalau sekarang ni zaman moden ni, fashion tudung ni lagi bagus. Maknanya hendaklah yang dipakai terus, tak payah nak diikat-ikat apa pun. Mula-mula keluar pin sana, pin sini, banyak tercucuk dalam rambut, banyak tercucuk kat kepala. Sekarang ni pasang terus, tak payah nak pin-pin lagi. Lagi mudah. Tapi kena ingat juga bahawa tudung ini juga ada yang betul labuh-labuh. Terkadang orang suka pakai baju tudung tu labuh-labuh, baguslah, mana sampai ke lengan, ada setengah sampai ke punggung, macam mana kita tengok di di Aceh. Di Aceh ni banyak jual tudung-tudung labuh-labuh macam telekung.
ya, tudung ni, ya. Setengah wanita sukalah pakai tudung, tapi kena ingat ya, ada jenis kain yang kain tu melekat. Orang tak faham. Memanglah labuh, tapi kain tu dia melekat membentuk. Itu sebenarnya tak baik untuk jenis menutup aurat. Cari kain yang dia tak melekat. Itu tudung yang bagus, ya. Maknanya bila dipakai tu dia tidak melekat pada badan. Labuh macam mana pun sampai punggung, tapi bila dia membentuk. Dia melekat. Itu nama kain melekat. Banyak yang daripada Aceh tu, kain dia macam tu. Orang ni pakai labuh-labuh tapi dia punya kaedah menutup auratnya tak kenalah. Masih membentuk atau dikatakan kain tu kain melekat namanya, ya. Jangan cari yang macam tu. Ya. Kena ingat tu. Baik. Sambungan lagi. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, dan jangan mereka menampakkan akan perhiasan mereka melainkan bagi suami-suami mereka. Mana aurat perempuan tu perhiasan. Jadi yang boleh ditunjukkan kepada suami. Au abaihna, atau bapa-bapa mereka. Mana tak ada salah untuk bapa mereka kalau kita tak pakai tudung, ya. Au abai bu'ulatihinna, atau bapa-bapa suami-suami mereka. Ini pak mertua. Ya, kalau tak pakai tudung depan pak mertua pun tak apa sebab pangkat anak, ya. Au abnaihinna, atau anak-anak lelaki mereka, ya. Mak, ya, kepada anak-anak lelaki tak ada apa, ya. Au abnai bu'ulatihinna, atau anak-anak lelaki suami-suami mereka. Anak-anak lelaki suami-suami mereka maknanya anak tiri, ya. Anak tiri dia tak ada, maknanya anak kita, macam tu, ya. Jadi si ibu ini, ya, maknanya dia kalau tak pakai tudung tak ada salahnya kepada anak-anak tiri, ya. Au ikhwanihinna, atau saudara-saudara mereka, saudara-saudara lelaki mereka. Saudara-saudara lelaki mereka ni adik-beradik kita. Itu saudara-saudara lelaki, ya. Mana kalau buka tudung tu tak ada salahnya, ya. Au bani ikhwanihinna, atau anak-anak lelaki saudara-saudara lelaki mereka. Anak-anak lelaki ni, saudara lelaki mana anak buah, ya. Anak buah yang lelaki, tu tak ada salahnya kalau, ya, kita tak memakai tudung di hadapan mereka. Au bani akhawatihinna, atau anak-anak lelaki saudara-saudara perempuan mereka. Anak buah daripada adik-beradik perempuan kita. Anak kakak yang lelaki, ya, tadi anak abang yang lelaki, ni anak kakak yang lelaki, tak ada apa, ya. Maknanya kita boleh tak bertudung, ya. Au nisaihinna, atau perempuan-perempuan mereka. Ya, mereka ni katanya dikatakan sebagai mukminat. Jadi mana perempuan-perempuan mukmin, sama-sama perempuan mukmin tak apa, tak, ya, menutup aurat. Tetapi, ya, tak baik kalau seandainya kita mendedahkan aurat tu kepada perempuan yang bukan mukmin, ya, perempuan kafir, walaupun sama-sama wanita, tapi kita lebih menjaga kehormatan kita, ya. Tidaklah, ya, macam mereka sebagai macam dikatakan tabarruj jahiliyah. Mana tabarruj jahiliyah ni, ya, mendedahkan aurat, ya. Jadi hina ni balik kepada mukminat tadi. Mukminat, ya, mukminat tadi. Au ma malakat aimanuhunna, atau apa yang telah memiliki ia oleh kanan-kanan mereka. Maknanya hamba sahaya. Kalau ada hamba sahaya yang lelaki, hamba tu, ya, kepada tuan dia tidak ada masalah kalau dia mendedahkan auratnya. Maknanya membuka tudungnya. Au tabi'ina ghairi ulil irbah, atau tabi'in ni orang-orang yang mengiringi ataupun pelayan-pelayan selain yang tidak mempunyai keinginan, ya, minar rijal, daripada laki-laki. Mana ada setengah orang-orang yang berada ni, dia ada pengiring-pengiring lelaki, ya, pengiring-pengiring lelaki atau pelayan-pelayan lelaki, tapi dia dah tua lah, tidak punya keinginan lagi. Tak mengapa kalau seandainya dia, ya, tidak dia membuka tudung ataupun menampakkan rambut kepada mereka, kepada lelaki-lelaki yang tidak
ada keinginan lagi atau yang sudah tua. Ya, dia sebagai pelayan-pelayan ataupun pengiring-pengiring. Awit tifli allazi lam yazharu ala auratin nisa. Atau tifli. Tifli ni kanak-kanak, orang-orang yang tidak mereka zahir atas aurat perempuan-perempuan. Maknanya kita katakan kanak-kanak yang belum mengerti. Yang belum mengerti aurat perempuan, ya, kanak-kanak tadika yang belum balik, dia belum mengerti aurat perempuan. Jadi, ya, si perempuan ni dia boleh membuka tudung dia, ya, tidak mengapa. Macam tu maksudnya, ya. Wala itu sampai situ mengenai tentang yang siapa yang boleh didedahkan, ya. Didedahkan mana boleh nampak leher, rambut, kepala, ya. Tak apa, ya, kepada yang diterangkan tadi. Diterangkan lagi wala yadribna bi arjulihinna, dan jangan mereka hentakkan, ya, dengan kaki-kaki mereka liuk lama supaya ia diketahui ma yufina, ya, apa yang mereka sembunyikan min zinatihina daripada perhiasan mereka. Orang-orang Arab ni dia ada gelang kaki. Gelang kaki ni untuk supaya dia bunyi, dia kalau berjalan dihentakkan dah. Barulah bunyi loceng dia tu. Ya. Bunyilah locengnya. Ya. Jadi tahulah yang dia ada gelang kaki. Macam tu. Ya. Dulu yang teringatlah dulu-dulu zaman, ya, istit, orang-orang yang kerja di istit ni banyak dulu India, ya. Jadi India perempuan ni dia ada gelang kaki dia, masa-masa ada gelang kerja tu pakai gelang kaki lagi, ya. Besar gelang kaki dia, lebih kurang sebesar jari telunjuk. Jari telunjuk bulat dekat kaki dia tu, dan ada loceng. Bila dia lalu kat estate tu, ya, dia nak kutip kelapa sawit ke apa, dia ramai-ramai di jalan tu nak mengutip kelapa sawit, bunyilah kling 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 kling. Kata orang kita, tu keling lalu tu. Ya, tu keling tengah lalu katanya. Tu keling kling kling kling. Ya, zaman tu memang macam itulah dia punya apa, ya, budaya dia. Ya, dia punya gelang tu besar, lebih kurang macam jadi telunjuk kita lah, bulat, ya. Ada loceng dia. Macam tu, ya. Oh, keling lalu katanya. Keling ada, ya. Keling lalu, ya. Dia punya bunyi macam tu, ya. Jadi kita kalau ada gelang kaki pun suka berhias, ya, dengan gelang kaki, kita tak boleh nak tunjukkan yang supaya orang tahu bahawa kita ni ada gelang kaki. Jangan, ya, jangan buat macam tu, ya. Ya. Baik, ya. Kita teruskan lagi. Watubu, dan bertaubatlah olehmu, ya, ilallah, kepada Allah, ya, dan bertaubatlah olehmu kepada Allah, jami'ah semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'alakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan, ya. Itulah, ya, ayat yang berkaitan dengan aurat perempuan, ya. Tapi kita kena tahu juga, ya, aurat perempuan ni dia ada masa dia boleh dedahkan aurat. Nanti kita sampai kepada ayat 60, ya. Sampai ayat 60 akan datang. Di situ diterangkan kalau perempuan-perempuan yang sudah putus haid, maknanya dah tua, dah tak ada keinginan, ya. Dah nenek-nenek lah, tak menarik lagi. Dah tak menarik lagi. Dia boleh pakai selendang biasa je. Tak menutup aurat seperti orang-orang muda, tak apa. Itu ada ayat 60 nanti. Ya. Syaratnya perempuan-perempuan yang sudah tua, yang, ya, tidak, ya, menggairahkan lagi. Maknanya dah tak menarik lagi lah, ibaratnya. Ya. Tak menarik lagi. Kalau nak tahu perempuan-perempuan tak menarik, pergi rumah orang-orang tua. Ya, orang-orang tua. Ya. Jadi di situ, ya, diperbolehkan. Mana diperbolehkan kalau dia pakai tudung biasa, biasa simbol-simbol tudung ataupun tudung tu letak kat leher pun,
Ya, boleh. Tak ada salah. Dan tak berdosa. Ya. Yang berdosa ni yang masih menarik lagi. Itu berhukum ayat 31 tadi. Ya. Akan datang sampai ayat 60. Orang tak tahu. Ya, kadang orang tekankan juga orang tua yang dah patut apa dia dah tak ada ya gairah lagi, ya dikatakan dipaksa juga untuk menutup macam mana orang-orang muda menutup, ya. Tu salah, sebenarnya dia tak baca ayat 60, ya. Dia ada kaitan dengan ayat 60, ya. Tak okey. Okey, sila. Ini apa yang tadi Ustaz kata, Arab kita untuk Muslim ni saja kan. Kalau bukan tu kita jaga kan. Boleh. Tapi maknanya boleh kita perlihatkan, tapi ya tak melampau. Tak melampau. Maknanya di kedai salon tu hanya untuk perempuan saja. Ya, tak ada orang lelaki. Ya, ataupun terkadang ada juga campur lelaki perempuan, tapi perempuan diasingkan. Ya, ada bilik terasing, itu tak apa. Itu maknanya tidak melampau. Jangan tabarut jahiliah. Tabarut jahiliah ini kita membuka melampau-lampau. Macam tu, ya. Okey, sama, ya. Ada lagi? Sampai situ dulu, ya. Kita punya kuliah hari ini, insya-Allah kita sambung semula akan datang. Sadaqallahul azim.